Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan mengajar subjek Al-Adab wal Balaghah lisanatil khamisah. Okey? Masih guru awak yang sama, cuma subjeknya berbeza ya. Baik, ini adab balaghah ini adalah Boleh. ya, adab balaghah ini untuk tingkatan 5, Ustazah dah terangkan separuh hari tu, mungkin awak tak dengar, tapi kita kena ulang semula lah. Baik, untuk sukatan, Ustazah terangkan sukatan dulu ya. Untuk Al-Adab wal Balaghah tingkatan 5, dia ada okey. Masa tingkatan 4, awak dah belajar berkaitan dengan sejarah kelima-lima zaman. Sejarah kelima-lima zaman adab tersebut. Sastra tersebut ya. Sekarang kita nak belajar satu syair tentang setiap zaman tersebut ataupun satu prosa. Contohlah ibaratnya kan, satu prosa berkaitan dengan setiap zaman. Jadi ada 5 zaman, ada 5 zaman, 5 syair. 5 zaman, 5 prosa yang akan kita belajar. Yang pentingnya kat sini adalah al-muhim, tak perlu hafal syair, tapi tulis nota ya, tapi kena tahu syair atau prosa itu milik siapa. Sebab dalam soalan dia bagi syair, rangkap syair itu sahaja ataupun beberapa baris prosa, 5 baris prosa, contohnya khutbah tu ada 5 baris contohnya, dia bagi tanpa dia bagi tahu itu adalah prosa siapa? Prosa siapa? Tak ingat pula tiba-tiba. Okey, sekejap tengok balik. Tiba-tiba dah lupa. Okey, adakah itu prosa Ibnu Muqaffa ataupun prosa Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Okey, itu prosa. Ataupun syair Abi Qasim Asy-Syabi ataupun syair itu adalah milik Hasan bin Sabit zaman Saudi Islam. Ataupun syair itu milik Imrul Qais zaman jahili. Okey, jadi dia bagi potongan syair itu tanpa memberitahu milik siapa syair itu, tapi dia minta biodata penyair tersebut. Okey, jangan takut. Caranya mudah saja. Ustazah akan berikan setiap syair itu satu kata kunci supaya awak tahu. Bila nampak je syair itu ada kata kunci dia, awak jumpa, awak akan tahu, oh itu syair Imrul Qais. Itu syair Jarir bin Atiyah. Okey, awak tahulah Jarir tu zaman Umawi contohnya kan. Ataupun itu adalah syair Mutanabbi zaman Abbasi. Okey? Kita tengok yang pertama. Setakat ni ada nak tanya? Jelas tak? Jelas. Okay, apa selepas itu, apa kaitan dengan ilmu balaghah masa tingkatan 4 tu? Apa kaitannya pula? Kaitannya adalah dalam syair tersebut dia akan tanya, ada beberapa potongan syair itu dia ada suar balaghi ataupun uslub balaghah dalam syair tersebut. Contohnya ada perkataan ya ayuhan nas. Uslub insya'i jawapannya, contohnya macam tu. Okey? Ataupun dia ada kalimah, ada adrabul khabar, ada tibak wal muqabalah, contoh dalam syair tersebut ataupun prosa. Jadi dia suruh awak tentukan. Untuk suar balaghi, semua dah ada dalam buku teks. Yang dalam buku teks tu lah yang keluar peksa. Mungkin satu tajuk ada 10 contohnya ataupun 5 suar balaghi. Yang dia keluarkan periksa untuk setiap topik tu mungkin 3 sahaja. Okey, semua soalan untuk suar balaghi, soalan bocor yang ada dalam buku teks. Caranya macam mana? Caranya macam mana kita nak kenal, bukan cara dengan menghafal. Awak menghafal suar balaghi, kita tengok ya.
Awak menghafal surah Balaghi, awak takkan ingat bila dapat teks kosong. Caranya perlu kepada latihan yang banyak. Okay, melalui nanti menjelang sampai ke SPM, nanti kita akan buatlah latihan-latihan to be supaya kita tahu. Nampak je potongan ayat tersebut, oh itu adalah uslub insya'i, oh itu adalah jinas, itu adalah tibak wal muqabalah contohnya. Okay, nanti kita tengok ya. Okay, tengok pada teks Wazah ni, Wazah dia bagi gambar a'lamu syu'ara ikut setiap zaman. Imru'ul Qais, Asrul Jahili. Seorang saja tokoh yang kita akan belajar berkaitan dengan syair dia. Kemudian Asrul Sadri Islam, Hasan bin Sabit. Nanti kita kena berkenalan dengan dia, biodata dia, apa yang berlaku, kenapa dia mendeklamasikan syair dia contohnya. Okay, yang ketiga, Jarir bin Atiyah, Asrul Umawi. Yang keempat, Al-Mutanabbi. Kenapa dia mendeklamasikan syair dia tu? Adakah dia tajuknya Al-Madhu lil Mutanabbi? Dia puji siapa dalam syair dia? Kita kena tahu Tak perlu hafal tapi kena tahu cerita. Setiap syair ini awak kena tahu ceritanya. Tak perlu hafal tapi kena tahu cerita sebab nanti kena keluarkan isi penting. Kalau contoh saya sebut, okay, Imru'ul Qais, syair dia cerita pasal apa? Awak jawablah. Dia putus cinta ustazah. Macam tu. Ayat bahasa Arab kena tahulah. Tapi ayat bahasa Melayu awak faham sendiri. Contoh Hasan bin Sabit. Kenapa syair dia tu ustazah? Dia adalah mempertahankan Rasulullah. Ada musuh dalam kalangan orang Quraisy tu yang nak melawan Rasulullah contohnya kan. Jadi dia mendeklamasikan syair tu dengan cara bergaduh. Gaduh dia tu dengan cara bersyair. Terbalik ayat. Okey. Azan ke? Okey, yang ketiga, Jarir bin Atiyah. Cerita dia berkaitan dengan Imam Adil. Cerita pasal pemimpin contohnya. Sebab masa zaman Umawi dah mula zaman politik. Okey, Al-Mutanabbi pula memuji. Dia puji pemimpin Saifuddaulah dan sebagainya. Kita tengok satu-satu. Abi Qasim Asy-Syabi, apa cerita di sebaliknya? Kita kena tahu ya. Kita sambung. Itu baru pengenalan. Okey, Asy-Syi'rul Jahili. Boleh tengok buku teks ataupun boleh tengok Ustazah punya buku teks. Ini buku teks juga, sama je. Ustazah besarkan sikit. Okey, nampak kan? Nampak. Dekat sini azan. Boleh kita pause kejap? Boleh. Boleh.
Baik, dah habis azan. Kita sambung Okey. Tengok pada slide ataupun boleh tengok buku. Kalau tak jelas boleh tengok buku, sama macam dalam buku ya. Okey, Asy-Syi'rul Jahili. Untuk muka surat 1 ini baca sahaja. Boleh kat situ baca sahaja, tak perlu nak hafal. Cumanya nama penyair yang bawah sekali perenggan yang ketiga, kolom yang ketiga tu kena tahulah siapa nama penyair masa zaman jahili. Dah hafal dah pun masa form 4, betul? Betul Ustazah. Okey, dia lebih kurang dia. Mungkin kadang-kadang ada keluar nama yang contoh tokoh lain lah. Tapi dia lebih kurang je. Ataupun paling kurang awak dah pernah dengar nama dia, awak tahu. Torfah bin Al-Abdu itu adalah zaman jahili. Sebab dia tak tanya pun dalam bahagian ba. Nanti Ustaz akan beri penerangan tentang format soalan. Sekarang kita belajar dulu. Nanti ada satu slot nanti kita nak tahu bentuk soalan lah supaya kita mudah nak tackle soalan. Okay? Jadi kita tahu mana yang penting, mana tak penting, boleh tengok bentuk soalan ya. Tapi untuk hari ni saya tak sempat untuk format soalan tu, kita nak belajar dulu. Okay, antara penyair dia yang bawah ni, kolom yang bawah ni, dia biasanya tanya dalam soalan bahagian alif. Bahagian alif tu ada pilihan. Ada pilihan jawapan. Ataupun dia tanya betul atau salah. Okay? Kita tengok yang pertama. Asy-syi'ru fi asr jahili diwanul Arab wal musawwiru li ahwalihim wa kullu ma yaduru haulahum. Okay, apa maksud dia? Ustaz dah bagi terjemahan, siapa yang dah print boleh tengok sendiri. Okey. Syair pada zaman jahiliyah adalah diwanul Arab. Yakni diwan Arab tu dia termasuk dalam koleksi sastera, banyaklah kan. Okey, dia menggambarkan keadaan mereka. Syair-syair pada zaman jahili ini menggambarkan keadaan atau kehidupan zaman jahiliyah tersebut. Contohnya hidup berpindah randa ataupun dia biasanya menggambarkan, dia kan menyembah haiwan, menyembah tumbuh-tumbuhan ataupun kejadian makhluk Allah yang lain. Okey, alam contohnya. Jadi dia menggambarkan apa tentang budaya dia tersebut. Menggambarkan keadaan ataupun kehidupan ataupun budaya ataupun apa-apalah yang berlaku di sekeliling mereka. Okey? Ma yaduru haulahum. Dia tak cerita pasal COVID-19 sekarang contohnya. Dia tak cerita pasal politik, tak ada pun politik masa zaman jahili tersebut. Okey? Yang kedua, ataupun dia kadang-kadang cerita pasal kematian, ratapan terhadap kematian. Masa zaman dulu kan sampai meratap, menangis yang bila orang mati tu menangis-nangis meratap tu kan. Sampai dia buat syair tau. Okey? Tapi bila berlaku, bila zaman Saudi Islam, ratapan ada lagi tapi dalam bentuk yang lain. Dia tak ada sama dengan jahili. Kita tengok perbezaan dia. Okay, yang kedua. Min khasa'is syi'rul jahili ghalabatan isti'mal al-alfaz jazla al-qawiyah wuduhi ma'anihi. Ni awak dah belajar masa tingkatan 4. Apa dia khasa'is syi'rul jahili? Sama tak dalam kat sini? Sama. Okay, dah faham dah. Wuduh ma'anihi waltizam bisawri tashbih isti'ara wal kinaya wal majas mursal al-mutanazzi'u minal bi'ah. Wa min haitsu tarakib fa innaha tattasifu bi wahdatil wazni wal qafiyah. Ciri-ciri dia banyak menggunakan uslub balaghah. Kemudian isinya jelas. Kemudian dia banyak menggunakan juga tashbih, isti'arah, kinayah, majaz mursal. Okey, lepas tu susunan ayat pula bihasbi. Wa min haitsu tarakib tu, haitsu tarakib dia mempunyai penyatuan wazan dan rima. Dia ada rima akhir tu. Wazan yang qafiyah ni awak akan belajar. Kalau ambil stam awak akan belajar. Ambil stam dia akan belajar arud wal qafiyah. Subjek dia namanya. Okey, ada dia punya undang-undang dia. Tu nanti jumpa tingkatan 6 siapa yang ambil stam. Okey, jadi memang bersenilah nak kata walaupun dia asrul jahili. Okay, akhir sekali antara tokoh penyair yang glamour lah, masyhur
Iaitu Imrul Qais, Tarfah bin Al-Abd, Harith bin Hilzah, Zuhair bin Abi Sulma. Okey, ada nak tanya? Okey tak? Okey. Okey. Okey, sambung. Kalau rasa tak dapat tangkap apa yang Ustazah terang bagi terjemahan tadi, boleh tengok terjemahan yang Ustazah dah beri. Sama je apa yang Ustazah baca malam ni. Okey. Okey, kita tengok kepada syair dia. Siapa nak baca? Ada siapa-siapa yang nak baca syair malam ini? Tafaddal atau tafaddali. Orang lain dengar okey ke? Ke Ridwan je yang sangkut-sangkut dengar? Lain dia sangkut dah, lain dia sangkut. Lain dia sahaja. Macam tu Ridwan kena keluar balik, masuk balik. Okey, silakan seorang baca. Okey Ridwan. Tafaddal atau tafaddali. Ada orang sambung kat belakang. Amni nak baca. Okey, cepat. Sementara line okey ni, jangan lambat-lambat. Okey, silakan. Baca je kan Ustazah? Baca saja. Aja je macam biasa. Okey. Okey, dengan tajuk dia sekali. Fi wasfil lail Imrul. li umri'in qais. Okey. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Fakultu lahu lamma tamatta bisulbihi wa ardafa a'jazan wa na'a bikalkali. Ala ayyuhal lailu at-tawilu ala anjali bisubhin wa ma isbahu minka bi amsali. Faya laka min lailin ka'anna nujumahu bi amrasi kattanin ila summi jandali. Wa kirbati aqwamin ja'altu insamaha ala kahilin minni zalulin murahali. Okey, syukran jazilan. Itu dalam bahasa Arab. Okey. Lepas ni dia yang baca. Nanti terjemahan dia sekejap lagi orang sekejap lagi terjemahannya kena orang lain pula sambung baca. Baik, sementara itu sebelum kita tahu dia punya cerita ataupun terjemahan dia, kadang-kadang baca terjemahan pun masih lagi tak faham Ustazah syair ni macam mana sebab dia menggunakan uslub balaghah dalam syair. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca kita masih lagi tak faham maksud tersirat dia. Jadi macam mana caranya? Biasa kita sebab kita orang balaghah, jadi kita mudahlah nak faham di sebalik cerita itu sebab dia walaupun dia menggunakan uslub balaghah dalam syair dia. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok dekat Jawun Nas. Nanti ada bahagian Jawun Nas ataupun Munasabatu Syair. Kenapa dia tulis syair tersebut? Kita boleh baca guys sudah kita faham kisah kenapa dia tulis syair ini. Walaupun kita tak tahu pun, kita tak faham pun maksud syair tersebut. Jangan risau. Okey. Jadi yang pentingnya dia tak minta pun maksud syair, cuma kita kena tahu kenapa dia mendeklamasikan syair dia dan uslub-uslub balaghah yang ada dalam tu lah. Okey, yang pertama, tajuk dia kena tahu. Okey, sekarang tajuk dia ma al-maudhu' Ma maudhu' asrul jahil. Ma maudhu' syair li Imrul Qais fi asril jahili. Jawapannya al-ijabah Fi wasfil lail. fi wasfil lail. Jadi kena tahu. Tajuk penting kena tahu. Sebab kadang-kadang dalam soalan bahagian ba ya. Bahagian ba tu subjektif. Bila bahagian ba dia tanya, dia bagi syair kosong sahaja macam ni. Dia bagi kosong walailin kamaujil bahri. Dia tak bagi tajuk. Dia tak bagi pun nama penulis. Dia pun tanya awak. Ma maudhu' di hadha syair contohnya. Ataupun ma ismu syair. Untuk syair ini. Syair ini siapa punya? Dia tanya. Okay? Jadi kita kena tahu tajuk dia berserta siapa punya pemilik. Imrul Qais.
Nanti kita tahu nama penuh Imrul Qais tu kita kena hafal. Okey. Sambung. Yang kedua, paling penting bila tengok syair ni ada 1, 2, wahid senani salasa arba'ah khamsah. Ada 5 bait sahaja, 5 baris tu kan. Jadi berkemungkinan besar ke-5 bait ini dia akan keluarkan dalam soalan. Maksudnya dia bagi syair, petikan syair ni lengkap lah. Dalam buku teks ni sama sebiji. Kalau syair ni ada 10 bait mungkin dia ambil separuh sahaja. Sebab tu kena tahu kata kunci. Okay, untuk syair ini kata kuncinya adalah sila salin. Pak Ustazah akan soal dari semasa ke semasa apa tajuk dan kata kunci syair. Sebabnya bila kalau awak tak tahu, kalau awak tak ingat, awak tak hafal, awak tak boleh nak jawab bahagian bar tu. Sebab kalau dia bagi teks itu adalah milik Imrul Qais, tapi awak bagi biodata Hasan bin Sabit, salah. Daripada atas sampai ke bawah awak akan salah nanti. 20 markah. Isi penting pun awak akan salah nanti. Sebab awak tak tahu bezakan. Ini cerita pasal apa, ini siapa punya, kenapa. Jadi kena ikut step tu. Bila ikut step, insyaAllah awak akan mudah lah. Okay. Dia punya kata kunci adalah, kata kunci sebab dia keluar sebiji kan. Ambil je lah. Walailin ka maujil bahri. Dia memang dia akan keluarkan ke-5 bait tersebut. Jadi ambil je. Ingat je, walailin ka maujil bahri adalah syair Imrul Qais. Okey. Ya, Dayang nak tanya apa? Ustazah. Ya. Kan Ustazah cakap ada yang 10 baris kan? Ya. Nanti dalam soalan dia ambil yang belah atas ke belah bawah? Ke tengah-tengah? Kalau macam ni dia pendek kan, Ustazah akan ambil kata kunci atas sahaja sebab memang dia akan keluar semua. Tapi kalau syair itu panjang, contoh macam syair, sekejap ya tengok dalam buku. Syair siapa? Okey, Hasan bin Sabit. Untuk tajuk kedua. Hasan bin Sabit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin dia tak keluar ke 8. Tapi dalam tajuk ini, kata 5 punya silibus ni, dia akan keluarkan ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat ada 5 setiap zaman. Saya dah terangkan hari tu. Ma'anil mufradat ada 5 setiap zaman. 5 ma'anil mufradat. 5 kalimah. Jadi 5 kalimah tersebut yang ada dalam teks dalam soalan tersebut. Okay. Bila yang ada dalam teks, maksudnya ada dalam soalan, biasanya Ustazah akan bagi kalimah ataupun kata kunci yang duduk kat tengah-tengah. Jadi, dia ambil yang atas, kena juga nombor 3. Dia ambil separuh daripada bawah, kena juga yang nombor 3 tersebut. Okay, dapat tak? Nanti awak tengok, betul tak apa Ustazah bagi? Nanti Ustazah bagi dia punya kata kunci lah, setiap tajuk nanti kita belajar. Nanti awak tengok, kena ke tak kena? Okay. Contohnya macam ada 10 bait. Ya, contoh ada 10 bait. Ni ada 5, dia akan keluarkan ke 5 lah. 10 bait. Contoh awak tengok buku teks sekejap, muka surat Hasan bin Sabit. Dia ada berapa tadi? 9 ke 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Contohnya kalimah kata kunci dia kat sini Ustazah bagi an-naq'u ataupun Ustazah bagi mutamattirat. Al-asal ke Ustazah bagi contohnya kan. Kenapa Ustazah ambil tengah-tengah? Sebab mungkin dia akan ambil, kalau macam ni awak tengok ya. Awak tengok kat sini, dia akan ma'anil mufradat dia berdekatan. Berdekatan biasanya dia akan ambil lah yang dekat-dekat tu. Susah juga nak cerita ni. Susah juga nak dengar. Ustazah, maksudnya dia ambil baris yang ada ma'anil kalimat lah kan? Ya, kata kunci sebut. Nanti Ustazah bagi, jangan risau. Okey. Nanti bila dapat latihan soalan Ustazah bagi, awak tengok. Betul tak? Setakat ni Ustazah buat, semua kena. Setakat ni yang Ustazah buat untuk senior awak tahun 2019, untuk yang batch yang 2020 ni pun, setakat ni latihan ataupun set-set trial, soalan-soalan trial negeri-negeri lain tu, Ustazah praktiskan kat diorang, dapat soalan tengok kena tak dengan
kalimah kata kunci syair ataupun nasar. Semua kena. Jadi ikut je lah kata kunci Ustazah bagi tu, nanti awak akan mudah. Okay, sambung Okay. Tadi dah tahu dah penulis Imrul Qais, tajuk dah tahu, fi wasfil lail, kata kunci dia apa tadi? Walailin kamaujin Walailin kamaujil Walailin bahri. kamaujil bahri. Okay, sekarang kita nak tahu terjemahan dia dulu. Tengok dalam buku teks, muka surat berapa kat belakang tu ada? Muka surat 133. Sekejap, kita bukakan. (133). Okay, semua orang dah buka dah buku teks? Kita orang belum dapat buku teks KBG saja. Kenapa? Dah sekarang form 5 guna Zah. Kita guna buku form teks 5 Pro Max. Alamaya Zah. Oh, lupa pula. Guna terjemahan yang Ustazah bagi tu je. Terjemahan. Terjemahan ada kan? Dalam terjemahan ada. Terjemahan tu ada beserta terjemahan lah. Syair beserta terjemahan. Tak apa, boleh tengok sekarang Ustazah punya slide. Okay. Kalau boleh yang terjemahan Ustazah tu, apa dia cakap tu? Kalau boleh terjemahan yang Ustazah dah bagi sebelum mula sekolah ni, awak dah print lah. Mudah untuk awak baca ya. Ataupun awak contoh-conteng sebab tak ada buku teks. Jadi inilah dia antara buku teks yang ada. Okay? Okay. Siapa nak baca? Saya Zah, saya. Jelas ke tak jelas tu? Kalau tak boleh tengok awak punya buku. Tak apa, saya buku teks digital lah. Okay, silakan. Dengar Zah. Dengar. Ustaz dengar. Baca terjemahan je. Ya, terjemahan sahaja. Gambaran malam. Malam umpama badai lautan yang melabuhkan tirainya ke atasku dengan pelbagai kesedihan untuk mengujiku. Lalu aku berkata kepadanya, apabila aku melihatnya seperti unta yang berlabuh, yang mempunyai beban di belakang dan menaikkan dadanya ketika hendak bangun. Betul. Wahai malam yang panjang, berlalulah pergi. Berganti pagi, namun waktu pagi pun bukan lebih baik bagiku. Wahai malam, bintang-bintangmu di waktu malam seolah-olah diikat dengan tali yang utuh di sebuah batu besar yang sangat keras. Kesedihanku juga seperti bejana bekas air. Kaumku yang aku jadikan ikatannya. Di atas bahuku berat pikul bagi memudahkan perjalanan pengembara. Okey, ada tak yang faham? Walaupun baca terjemahan. Tak faham sangat. Tak faham. Ni Okey. bahasa klasik ni. Okey. Sebab dia syair ni dia menggunakan uslub balaghah. Jadi tu yang bila kita baca, walaupun kita baca terjemahan, nanti bila masuk universiti awak ambil bidang lugah juga contohnya, yang satu yang mencabarnya sebab kenapa kita baca syair tu tak faham-faham. Siapa yang tak belajar balaghah dia rugilah, sebabnya dia tak faham maksud tersirat. Contoh ada kinayah dalam ni, contoh ada isti'arah dalam ni, apa maksud sebenar penyair tersebut. Bila kita tahu ilmu balaghah, kita akan faham insya-Allah. Paling kurang sikit-sikit lah. Cumanya Hazrat ceritakan ya, boleh dengar ya. Gambaran malam oleh Imrul Qais. Imrul Qais ni dia buat syair ni, tapi dia mengisahkan tentang suasana malam tersebut. Gambaran tentang malam lah, al-lail. Kenapa dia menulis syair ni? Sebab dia putus cinta dengan makwa dia. Lepas tu dia dah putus cinta. Bila putus cinta macam mana perasaannya? Happy. Keras lah kan. Jangan cakap happy. Happy tu sebab lain. Okay, bila putus cinta mesti dia sedih. Suka hari bahir nak kena ni. Okay, bila putus cinta dia akan sedih. Bila sedih tu yang digambarkan dengan malam. Okay,
Kenapa dia gambarkan malam? Tengok bait yang pertama. Dia kata malam umpama badai lautan yang melabuhkan tirainya. Bila malam kan gelap. Dia umpamakan dengan badai lautan, ombak laut tu yang melabuhkan. Ombak gedebuk-gedebuk air ombak tu. Mula tak bunyinya? Macam tu kan. Ke atasku dengan pelbagai kesedihan untuk mengujiku. Dia kan sedih tadi. Jadi umpamakan malam tu seperti ombak. Ombak yang besar tu, sakit tak? Sakitlah hati dia begitu. Okey. Betulan pula kelas kita malam. Jadi memang sesuai lah gambaran malam oleh Imrul Qais ni. Okay, yang kedua, bait yang kedua. Dia kata, dia berkata kepada malam tadi lah sebab dia nak menggambarkan tentang malam tadi kan. Apabila aku melihatnya, dia melihat malam tu kan gelap gelita tu, seperti unta yang berlabuh. Macam mana unta nak duduk daripada berdiri, susah ke senang? Siapa pernah tengok? Susah. Susah. Rasanya macam sakit sangat lah sebab dia putus cinta tadi kan. Sakit sangat rasanya, susah sangat rasanya nak duduk tu. Ibaratnya hati dia pun begitu juga. Okay. Yang mempunyai beban di belakang. Unta kan ada beban kat belakang dia tu. Kemudian bila dia nak duduk ataupun dia nak bangun pun agak payah. Macam itulah juga perasaan dia ketika itu. Macam tu sebenarnya. Okay. Baik yang ketiga. Wahai malam yang panjang. Dia bila putus cinta ni malam pun rasa lama sangat lah nak berlalunya. Macam tu. Okay. Wahai malam yang panjang berlalunya pergi. Esok pagi pula ni berganti pagi. Bangun pagi dia masih lagi rasa sedih. Seperti mana dia rasa sebelum tu. Contohnya hari ni putus cinta. Esok bangun pagi masih lagi rasa sedih gitulah. Tu maksud Imrul Qais. Okay. Walaupun malam tu berlalu pergi, tapi perasaan dia masih begitu juga sedihnya. Kemudian bait yang keempat, wahai malam, malam ada bintang-bintang pula kan. Dia umpamakan lagi bintang-bintang tu pada waktu malam seolah-olah diikat dengan tali. Bintang tu kat langit. Tapi seolah-olah ya, diikat dengan tali yang utuh, yang kuat di sebuah batu besar yang sangat keras. Berat sangatlah bebanan hati dia tu rasanya. Okay, faham tak? Faham. Okay, maknanya terlampau frust lah. Okay? Sampaikan bintang pun diumpamakan begitu sekali. Okay, seterusnya. Kesedihanku juga seperti bejana, yang ni bekas air macam kalau kat perigi tu. Okay, kaum bekas air kaumku, maknanya sebenarnya nak kata dia punya bekas air yang aku jadikan ikatannya di atas bahuku berat, yakni dipikul bagi memudahkan perjalanan penggembara. Bejana ni ataupun biasanya kalau orang musafir tu dia ada bawa air yang, siapa pernah tengok cerita orang putih ke, cerita yang dulu-dulu kan, dia ada bawa air pakai macam apa panggil tu, besi apa tu, oh okey, ada apa kat bahu belakang dia tu, dia bawa air yang macam bejana lah tu dia orang panggil. Siapa pernah tengok? Cerita dulu-dulu selalu ada kalau dia bermusafir. Dia bawa air, bukan sekarang kan dia pakai botol air kan, kita bawa air kan, tapi dulu air yang kalau musafir jauh jalan tu dia bawa lah, letak kat bahu dia. Berat tak air tu bila dia bawa letak kat baldi? Agak baldi letak dekat bahu. Ibaratlah tu kan. Okay, letak kat bahu tu rasa berat tak kalau kita buat? Berat. Macam tu jugalah perasaan Imrul Qais. Jadi nak katanya kat sini dia terlampau sedih ataupun terlampau frust. Okey. Cumanya ada 3 poin penting kat sini. Pertama, dia umpamakan malam itu seperti ombak. Yang baik yang pertama. Yang kedua, betul Dayang, macam labu sayung tu. Tapi yang macam besi ke apa tadi dulu tu? Pun tak perasan. Okay, yang kedua, dia umpamakan malam yang panjang itu, dia umpamakan malam itu dengan bintang-bintang tadi. Yang kedua. Yang ketiga, dia umpamakan dengan bekas bejana tu. Malam tu umpama, kesedihan dia tu umpama bekas bejana tu. Jadi 3 isi penting ataupun 3 poin penting yang ada dekat sini. Pertama, dia umpamakan kesedihan. Malam dia tu umpama ombak besar. Yang kedua, dengan bintang-bintang tadi.
Yang ketiga dengan bekas air. Okey. Terlampau fras. Ustazah, Ya. yang unta tu tak dikira Apa dia? Oh, unta. Sekejap ya. Lalu aku berkata kepadanya apabila aku melihatnya seperti itu. Boleh juga. Jadi ada berapa rasa? Ada 4. Pertama, ombak. Kedua, umpama unta yang berlabuh. Betul. Yang ketiga, bintang. Yang keempat, bekas bejana tadi. Ya, kalau kita buat isi penting sendiri boleh tak? Boleh. Tapi pastikan berkaitan dengan syair tersebut. Oh, okey lah. Kalau boleh hafal ataupun ambil ayat tu olah sendiri. Ambil yang penting tu boleh olah. Nanti kita praktis, kita tengok. Okay, itu secara umum yang Ustazah bagi si penting lah. Nanti kita tengok dalam nota. Berkaitan tak dengan Ustazah bagi yang Ustazah cakap tadi. Okay, sekejap ya. Ustazah buka balik slide tadi. Okay, dalam buku teks ni, dalam buku teks PDF awak ni online, dia adalah bagi perkataan qaimatul mufradat tu sikit, bolehlah baca. Tu berkaitan dengan teks, terjemahan ni tak ada masalah lah, tak ada apa-apa pun. Ini hanya terjemahan. Terjemahan kalimah sahaja. Boleh baca lah sebab dia membantu awak. Membantu dalam memahami syair tadi. Okay, tengok kat bawah. Hal ta'rifu. Okay. Hal ta'rifu. Apa yang awak tahu? Ada tak awak tahu apa-apa berkaitan dengan Imru'ul Qais ni? Okay. Ishtahara Imru'ul Qais bi syi'ril ghazal. Ay wasfun jamal al-mahbuba wal ishtiyaq laha wal huzni wal buka 'alaiha fi halatil firaq. Kama annahu wasfu li masyaa'ir sya'ir wa infi'alati wa ahasisihi nahwal mahbuba. Imru'ul Qais ni terkenal dengan puisi cinta. Dia suka bercinta. Iaitu menggambarkan kecantikan orang yang dicintai. Ini zaman jahili ya. Sebab lepas tu kadang-kadang ada orang tanya, kenapalah kita nak belajar syair zaman jahili ni? Kenapa? Kita nak tahu apa yang berlaku dan perubahan ciri-ciri syair dengan zaman sekarang. Dahulu zaman jahili memang begitulah kehidupan dia. Zaman sekarang kita tak ada memuji wanita yang terlampau salah di sisi Islam. Begitu ya. Okey. Kadang-kadang ada orang bertikai. Ustazah sendiri ambil subjek adab masa diploma memang Ustazah kesusastraan Arab. Orang tanya kenapa ambil sastra Arab? Kenapa belajar sastra Arab? Jadi dia sebenarnya ada daripada zaman jahili pindah ke zaman Saudi Islam, dia arah kebaikan. Kepada zaman Umawi, ada cerita dia pula zaman Umawi sibuk dengan politik dah. Zaman Abbasi sudah mula penulisan dan terjemahan dan sebagainya. Terus kepada zaman hadis sekarang. Sekarang pun masih ada lagi syair. Tapi mengikut budaya dan situasi sekarang. Taklah cerita pasal malam, siang, malam dah. Tapi dia dah berubahlah budaya penulisan dia. Okey, dia kata lagi kat sini. Imru'ul Qais ni menggambarkan kecantikan orang yang dicintai dan kerinduan terhadapnya, sedih ketika berpisah dengannya. Tu cerita Imru'ul Qais, memang hobi dia lah tu. Ia juga menggambarkan, ya? Dia bercinta dengan siapa? Tak ada cakap Tak ada. Oh, okey lah. Kalau rajin boleh google, siapa makhluk Imru'ul Qais tu sampai putus cinta begitu sekali. Ustazah, Ya. yang Laila Majnun tu siapa Apa dia? Yang Laila Majnun tu siapa Itu zaman bila tu Abbasi kot. Ke Umawi dah. Macam tu lah. Umawi tu Ustazah, bukan zaman Imru'ul Qais, bukan. Jadilah Wakimnah tu kan, tu bukan. Okay, cuma tak adalah dia soalan, dia tak tanya pun siapa makwa Imru'ul Qais, tak ada, dia tak tanya. Okay, kemudian ini maklumat sahajalah. Dia menggambarkan perasaan penyair, emosi dan isi hatinya terhadap kekasihnya. Memang terkenal. Maksudnya kenapa kita belajar ni? Sebabnya Imru'ul Qais antara yang glamour masa zaman jahili. Tapi syair dia semua berkaitan dengan cinta ataupun Al-Ghazal lah banyaknya. Okay, itu hanya makluman sahaja. Kita terus masuk yang sebelah, biodata. Okay, tengok kat biodata. Okay, Nubzah an Imru'ul Qais. Biodata
Imru'ul Qais. Dia ada nama ismuhu, laqabuhu. Kalau ada laqabuhu kena tahu. Kemudian dia ada mauliduhu, tempat lahir. Kemudian kita kena tahu hayatuhu, cerita kehidupan dia. Kena hafal ke semua ni? Hayatuhu ni kena hafal semua ke awak rasa? Tak. Okay. Wafatuhu pun ada. Bila dia wafat pun ada. Okay. Apa yang penting sekali adalah Gelaran. nama dia. Nama gelaran. Ismuhu Hunduj bin Hajar bin Haris Al-Kindi. Ustazah selalu praktiskan anak-anak murid Ustazah hafal nama penuh. Kalau ikut format dia, kalau terlampau susah sangat awak nak hafal, 1 bin sudah memadai. Tapi cuba dulu hafal. Kalau cakap nama dia ni pendek, Hunduj bin Hajar bin Haris Al-Kindi, hafal namanya lengkap. Okey? Kalau namanya terlampau panjang, ambil 1 bin sahaja, sudah memadai. Ada contoh tokoh lain lah. Kalau macam ni, tokoh ni pendek, ambil namanya penuh lah. Okey, nak kena tahu nama dia penting. Kadang-kadang dalam soalan dia tanya nama dia dan gelaran sahaja. Kadang-kadang dia tanya, dia kata soalan macam ni je umum. Uzkur arba'ah min nubzah qasira. Dia nak 4 sahaja isi berkaitan dengan biodata penyair. Mana awak nak ambil? Nama 1, Gelaran. 2, betul. Tempat lahir 3, lahir. kalau ada tempat lahir. Tempat wafat 4, cukup dah. Tempat wafat. Kalau tak ada tempat wafat, ambil dekat hayatuhu ni. Hayatuhu ni nampak macam ada 3 baris kat sini, betul? Betul. Betul. Tapi dalam 3 baris ni boleh keluarkan 7 isi. Macam mana orang kata keluar 7 isi tu? Sekejap lagi kita tengok. Okay, tadi dah tahu nama Hunduj bin Hajar bin Al-Haris Al-Kindi. Okay. Laqabuhu Imru'ul Qais bimunasabati ismus sanam. Kenapa dinamakan Imru'ul Qais? Sempena nama Berhala. Sempena nama berhala. Sempena nama berhala. Kenapa digelarkan Imru'ul Qais? Sempena nama berhala lah. Itu kena tahu ya. Okay. Yang ketiga, mauliduhu. Wulida fi Najdi. Itu sahaja. Lain tu baca sahaja. Jangan hafal tarikh lahir. Awak bayangkan ada 10 tokoh, awak nak hafal ke 10 tarikh lahir dan tarikh wafat dia. Awak rasa awak pening tak nanti? Pening. Tarikh lahir adik-beradik sendiri pun kita boleh lupa, apatah lagi tarikh lahir orang yang kita tak kenal. Macam ni baru kenal. Okey? Okey. Okey. Tu ambil dia tempat lahir dekat mana. Mauliduhu ulida fi Najdi. Okey. Hayatuhu sila salin. Ustazah bagi point dia. Ustazah pecah-pecahkan terus ni. Yang pertama, hayatuhu, kehidupan dia. Imru'ul Qais min qabilah Kindah. 1. Potonglah kat kertas awak tu. Imru'ul Qais min qabilah Kindah. 1 point. Maknanya kalau awak tak nak ambil belakang-belakang, tadi dah ambil nama, dah ambil gelaran, ambil mauliduhu, nama tempat lahir, lepas tu ambil Imru'ul Qais min qabilah Kindah. Dah dapat 4 markah. Okey? Dalam hayatuhu tu kita boleh pecahkan kan. Okey, yang kedua. Kana abuhu Malik Asad. Ayahnya sebagai apa tu? Bapa Malik Asad, yakni Raja Singa. Tu poin yang kedua. Okey. Poin yang ketiga. Urifa bi Amirul Syu'ara al-Asrul Jahili. Dia ni antaranya yang terkenal lah. Beliau dikenali sebagai Amirul Syu'ara. Tokoh penyair masa zaman jahili. Tu yang ketiga. Yang keempat.
Dia ada apa? Walahu diwanu syair mali'u bi aghrad syatta kal ghazal wal fakhri wal wasfi. Yang keempat. Beliau mempunyai koleksi puisi yang penuh dengan pelbagai tema. Seperti tema memuji kekasih dan tema gambaran. Inilah gambaran Al-Wasfu fil Lail. Tu yang keberapa dah Puan Fazah? Empat. Keempat. Okey. Keempat. Okey, akhir sekali. Sya'iruhu minal mu'allaqati sab' allati 'ulliqat 'ala jidaril Ka'bah. Jadi ada 5 lah kat sini ya. Syair beliau digantung, ulliqat, di dinding Ka'bah. Jadi hayatuhu kat sini kita boleh pecahkan sampai 5. Tak nak ambil semua, tak ada masalah. Cuma contohnya nak ambil satu saja. Imrul Qais min qabilah Kindah. Yang lain tu awak tak nak hafal pun. Tak apa. Tapi kena baca. Tak nak hafal tak apa, tapi kena bacalah. Kena tahu. Contohnya, okey, soalan Ustazah. Hal syair Imrul Qais ulliqat ala jidaril Ka'bah. Sahih atau khata'? Sahih. Sahih. Yang lain tu kena tahu sahaja. Kalau contohnya awak ambil 1 poin saja, Imrul Qais min qabilah Kindah. Okey dah, tak ada masalah. Okey? Yang lain tu kena baca. Okey. Akhir sekali, wafatuhu. Kat mana dia mati? Wafatuhu tufiya Imrul Qais fi Ankara. Ambil je lah ni, Ankara. Dia mati di Ankara. Tahun semua tak payah Tak payah. Puaslah 10 tokoh kita nak tahu tahun dia pengsan. Betul, Bukan- betul. Bukan apa? Sebab takut salah. Patutnya 544, awak pergi buat 555, 545 contohnya. Jawapan depan tu dah betul dah. Tapi ada tahun yang salah. Jadi salah nanti kat situ. Jadi tak payah tulis. Tak pernah lagi setakat ni, termasuk set trial yang baru ni punya, tak pernah lagi dia tanya sebutkan tarikh wafat tokoh sekian-sekian. Tak ada. Dan dengan taklimat dan JU sebelum ni pun yang menanda kertas dan sebagainya buat soalan, memang tak ada lah. Dia menyusahkan. Dalam kita punya ahdaf untuk ilmu balaghah pun tiada. Dia tak ada pun kita nak suruh kita hafal berkaitan dengan tarikh lahir dan tarikh wafat dia. Okey, setakat ni dah kenal Imrul Qais? Dah. Kenal. Okey, ulang balik. Siapa nama dia? Undus bin Hajar bin Undus. Haris al-Kindi. Kundus bin Hajar bin Al-Haris Al-Kindi. Kalau boleh hafal terus nama dia. Yang penting-penting ni lah. Yang simple-simple ni kan. Okey, ma laqabu Imrul Qais. Ma laqabuhu. Imrul Qais. Ismu Imrul Qais. Kenapa? Bimunasabati madza? Sonam. Ismu Sonam. Ismu As-Sonam. Okey. Lepas tu, aina mauliduhu? Najdi. Fi Najdi. Aina tufiya? Fi Angkor. Ankara. Okey, macam tu lah. Hayatuhu tu boleh ambil satu saja isinya. Paling kurang untuk biodata ni awak ada 4 isi. Dan yang utama nama dan gelaran lah. Yang lain tu ambil je mana-mana yang nak. Jarang dia tanya sebiji. Okey, ceritakan 2 perkara berkaitan dengan hayatuhu. Setakat ni tak ada lah. Tapi saya tadi ambil hayatuhu tu satu. Yang lain tu baca. Sebab kadang-kadang dia keluar dekat soalan alif. Bahagian alif, bahagian A ya. Okey, sambung. Jawun Nas. Jawun Nas ni tadi kita dah belajar, dah terangkan tadi dekat syair tadi. Masa kita baca syair kan Ustaz ceritakan apa dia, kenapa dia menulis syair dia. Okay, kenapa Imrul Qais tulis syair dia? Siapa nak jawab? Kalau tak baca lagi kat sini pun. Broken. Broken. Putus cinta. Okay, putus cinta. Kalau dalam ayat ni mana perkataan
Kalau dalam teks Ustazah bagi tu, mana yang putus cinta? Mana satu yang putus Syadidah cinta? Mana satu? Ahlan syadidah Ya, tapi mana satu? Tak, kan ada 3 poin Ustazah bagi ni. Okey. Okey, mana satu jawapannya? Kalau Ustazah tanya, okey, uzkur jawun nas ataupun limaza kataba syair hadha syair. Oh yang ni Saya nombor ada 2. Farok Habibu Hubi. Apa ni? Yang nombor 3. Ya, betul. Nombor 3. Nombor 3. Itulah jawapannya. Biasanya kat jawun nas ni, dia tanya kenapa penyair ni tulis syair. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk 3 poin macam ni. Jadi atas tu kadang-kadang mukadimah dia je macam dia nak mengingatkan awak semula. Okey. Yang kedua tu pun sama. Biasa kena tengoklah kadang-kadang dia kat nombor 2, kadang dekat nombor 3. Okey, jadi kat sini dia cerita ulqiya syair, alqa syair, hadha syair izharan lihumumihi wa ahzanihi ala firaq habibihi. Dia putus cinta, dia sedih, dia nak menzahirkan kesedihan dia melalui syair tersebut. Dia rasa lepas kot, tapi esok pagi dia masih rasa sedih lagi. Kan? Okay, kita baca satu persatu. Yang pertama, penyair berbicara tentang malam yang diumpamakan seperti gelombang laut. Tadi Ustazah cerita, yang menakutkan. Gelombang laut, kalau malam, kalau ada angin pula kuat, biasanya dia akan bunyinya kan, lepas tu sunyi kan. Bila sunyi, dia bunyinya kuat lah. Okay, siapa yang pernah pergi pantai malam-malam? Saya. Okay. Nah, Malam kan sunyi kan, orang tak ramai sangat, jadi dia sunyi, tak ada bunyi kenderaan dan sebagainya. Jadi bunyi ombak tu kan dia membadai tu macam tu. Itu yang diumpamakan ni. Penyair berbicara tentang malam yang diumpamakan seperti gelombang laut yang menakutkan dan menggerunkan selepas beliau dilanda kebimbangan dan kesedihan yang mendalam. Tu makluman saja tu. Tapi kita nak ambil benda poin nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia berkait. Tapi boleh ambil jawapan yang bawah sekali tu. Okey. Yang kedua, penyair dia mengharapkan kebimbangan dan kesedihan itu akan hilang. Tapi tetap kekal seperti itu juga. Orang putus cinta, dia terlampau sedih, macam itulah. Esok pun masih sedih, esok pun masih sedih, esok pun masih sedih lagi. Okey. Yang ketiga, penyair melontarkan puisi ini, inilah tujuan dia untuk menzahirkan kebimbangan dan kebimbangan tu apa? Humumihi ya. Wa ahzanihi, kesedihannya kerana berpisah dengan ma'ala firaq habibihi. Itulah jawapannya. Soalannya, limadha ulqiya syair hadha syair. Apa jawapannya? izharun lihumumihi wa Ahzani ala firaq habibi. Itulah jawapannya. Atas tu baca saja. Baca, jangan tak baca. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh sambung? Okey. Boleh. Ma'anil mufradat. Okey, ma'anil mufradat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wajib hafal. Wajib hafal. Ni semua dalam teks lah. Nak tahu maksud dia, tengok balik teks dan terjemahan tadi awak tahu maksud dia. Sudulah. Suturah. Kena hafal ya. Sudulah. Suturah. Cuba sebut. Sudulah. 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 Suturah. Suturah. Maksud dia tirai. Tirai ya. Maksud dia tirai. Okey, yang kedua, tamatto. tamatto. Tamaddada. Tamaddada. Apa makna tamatto? Berpanjangan. Ya, yang berpanjangan. Ataupun ibaratnya unta tu nak berlabuh, ambil masa lah. Disulbihi tu. Okey. Seterusnya, kalkala. Kala.
Ya. Okey, kan kalau sadrun. Sadirun. Mana kala sadrun? Dada. Dada. Sadrun dada. Injali. Okay, injali. Mana injali? Salah. Ya. Injali. Inkashafi terselah. Inkashafi. Berlalunya pergi pun boleh. Inkashafi terselah boleh. Okay, inkashafi. Amras. Amros. Hibal. Sama arti dengan hibal. Amras. Hibal. Mana amras? Tali. Amras. Tali. Tali yang utuh. Tali ya. Okey. Amras hibal. Hibal maksudnya tali lah. Okey. Tu 5 kalimah. Hari ni dah belajar 5. Kena hafal kalimah. Next class Ustaz akan soal. Kenapa? Ustaz tekankan makna mufradat. Memang dia akan keluar dalam soalan bahagian ba. Tadi dia bagi syair. Dia minta biodata awak. Kenapa dia tulis syair. Lepas tu dia bagi kalimah ma'ani mufradat. Ada 5 kat sini yang keluarnya hanya 3 atau 4 sahaja. Tapi kena hafal lah. Ada berapa tajuk semua? 5. 10 ya. 10. 5 syair, 5 nasar. Jadi ada 10 tajuk. Darab dengan 5 ma'anil mufradat. Ada berapa ma'anil mufradat semua? 50. 50. Bila 50, hari ni dah belajar satu tajuk. Hari ni kena hafal, letak target dalam hati. Hari ni saya kena hafal paling kurang ma'anil mufradat. Kelima-lima tersebut mesti sudah hafal. Jangan tangguh untuk next tajuk. Nantilah dah 5 tajuk syair. Maknanya dah ada 5 dan 25 kalimah kan baru nak mula hafal. Jangan buat begitu. Nanti awak akan bercampur. Okey, jadi jangan tangguh, sila hafalkan. Walaupun markah dia 1, mungkin 1 itu yang boleh membantu awak dalam nak dapat A ataupun nak tingkatkan grade tu. Jadi nak selamat dapat A+ dan sebagainya kan. 1 je markah, patutnya dapat 89 contohnya. 1 dia salah dekat ma'anil mufradat, ruginya. Jadi tak nak macam tu. Ini mungkin kat sini ada 3 markah ataupun 4 kalimah yang keluar. Keempat-empat ma'anil mufradat itu awak dapat jawab. Sangat mungkin dia akan membantu bahagian lain lah. Jadi jangan pandang ringan. Sebab ni paling mudah sekali. Boleh skor. Benda yang boleh skor, kita kena skor lah. Okey. Hal ta'rif. Ada lagi hal ta'rif. Bada'a Imrul Qais asy'aru bidhikril atlal wal ghazal wal madah al jawad qabla ayyadkhala fi salbil mawdu'. Apa maksud dia? Imrul Qais terkenal dengan puisi cinta iaitu mana tadi dah baca? Surat lain dah. Okey, lain. Dia kata Imrul Qais memulakan syairnya dengan menyebut runtuhan bangunan ataupun memuji kekasih dan memuji kuda sebelum masuk dasar tajuk tu antaranya lah. Sebelum masuk macam tadi dia menggambarkan malam tersebut. Ada syair dia yang lain, dia mesti ada menggambarkan sesuatu dulu barulah dia masuk kepada isi syair dia. Ni maklumat sahaja. Okey, dah habis. Kemudian kita tengok isi penting. Sebenarnya sepatutnya hari Isnin hari itu kita belajar sampai isi penting sahaja beserta dengan apa lagi tajuk hari ni? Suar balaghi kan. Jadi malam ni Ustaz nak habiskan semua. Beserta suar balaghi. Kalau awak okey lah. Kalau awak tak okey, suar balaghi kena episod lain. Okay, tak apa. Tengok dulu isi penting. Sebab dah tahu dah isi penting tadi. Yang pertama, dia cerita pasal apa. Kalau tak baca kat sini, awak boleh tahu dah. Awak boleh sebut. Pertama, dia cerita, dia gambarkan apa? Dia gambarkan, penyair ni menggambarkan kesedihan dia dengan apa? Malam. Umpama ombak. Umpama apa pula? Ombak. Ya, ombak yang kuat. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa lagi Imrul Qais cakap? Unta. Bintang.
bintang. Binujum, dia gambarkan malam tu dengan nujum. Okey. Yang ketiga, Beban dia pada menggambarkan ujian. apa? Seolah-olah dia membawa masalah yang berat ni. Dia membawa apa? Berjana. Berjana. Dia dapat dah 3 isi. Susah ke senang? Senang. Ustazah suka tanya susah ke senang. Ustazah ni senang lah. Ustazah semua suka cakap susah ke senang. Kalau senang, hafal senang lah. ya. Dah faham. Janji awak faham. Awak boleh cerita. Yasifu syair huzni wa syiddah umumihi fil lail. Dia umpamakan dengan tiba-tiba sakit tekak. Banyak cakap. Yushbihul lail bimaujil bahari tadi yang pertama. Point dia. Sebab apa? Sebabnya syuddah zulmihi. Dia rasa sakit yang kecewa tu. Yang kedua, boleh buat ayat sendiri. Ya'jibu syair dengan apa? Bitulil lail wa yushbihu binujum. Buatlah. Ataupun kalau nak hafal lagi mudah, boleh hafal. Yang ketiga, yushbihu syair dengan apa? Al-lail yubayyinu syair tahmilu lil masyaqqa wa ta'abul hayat, seolah-olah ka'annahu yahmilul qurbah. Sampai situ pun sudah memadai. Seolah dia membawa berjana tadi. Ala atiqah. Dekat dia punya tengkuk belakang ni. Badan belakang dia ni kan. Ketika bermusafir orang yang membawa air tersebut. Kan berat. Seolah-olah begitulah dia punya kesedihan dia. Masyaqqah dia tu, kesusahan, kesulitan dia tu ibarat dia membawa berjana di belakang dia. Okey, boleh tak? Okey tak? Okey. Okay, Ustaz tinggalkan yang ini. Kita tengok. Ada lagi sejam lagi masa kita. Tengok ke. Setakat ni okey tak yang lain? Yang tak menyaut tu okey tak? Okey. 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 Okey, siapa nak minum air pergi minum air dulu. 2 minit. Kita nak masuk suar balari. 2 minit, siapa nak minum air pergi minum air. Syazah lah tu nak minum air tu dia kata. Okey, boleh sambung? Boleh sambung ke? Ke nak seminit lagi? Lain Ahmad Ridwan tu tak okey agaknya tu, keluar masuk tu. Tak okey. Itulah. Apa? Kakak tu jaga adik. Okey, boleh saya sambung? Boleh. InsyaAllah. Okey, kita sambung sikit ya. Baik, kita dah tahu syair tu tajuk dia apa. Recall balik. Tajuk tu syair tu tajuk dia apa, siapa penulis dia, nama penulis dia. Kemudian kita dah tahu biodata dia sikit. Sebelum masuk biodata, kita dah tahu kata kunci syair siapa yang baru masuk. Kata kunci syair adalah walailin Kamaujil bahri. Kamaujil Bahri. Lepas tu kita dah tahu biodata dia, nama, gelaran, tempat lahir, beri cerita tentang kehidupan dia dari kabilah mana, apa dia keistimewaan dia tu, ambil lah satu saja atau 2. Tempat wafat dia tu kena hafal lah. Okay? Habis je tajuk ni, awak memang kena mula hafal. Jangan tangguh-tangguh, sikit-sikit. Ataupun nak buat nota, ni habis kelas ni boleh buat nota. Petak acting pun tak ada masalah ya.
Kemudian mana yang penting Ustazah malam dia buat dalam peta editing tu. Kemudian kenapa limaza ulqiya syair? Muka surat 6 tu jawab nas dia ambil satu saja. Kenapa dia mendeklamasikan syair dia? Kena tahu sebab apa? Limaza? Putus cinta. Putus cinta. Firaq Ibuharannya Firak Habib. Ya. Kemudian ma'ani mufradat. Habibi. Ma'ani mufradat kena hafal. Ada berapa ma'ani mufradat? 5. Ada 5. Kena hafal kelima-limanya. Ya, jangan hafal 3 je. Kena hafal kelima. 5. Sebab tak tahu mana satu kalimah yang keluar. Jadi kena hafal kelima-lima. Isi penting 2. Daripada 3 tu minima 2 awak hafal. Maksima, macam mana nak cakap paling kurang 2 awak hafal. Nak selamat hafal 3. Macam tu lah. Okey? Dan nak hafal buat ayat sendiri. Tapi mesti berkait dengan tu. Kalau nak buat ayat sendiri bagi Ustazah semak dulu. Ustazah okey tak isi penting ni saya buat ayat sendiri. Okey? Sebabnya takut isi penting yang awak buat ayat sendiri tu awak terpotong benda yang penting. Contohnya kalimah kalimah afkar Raisah tu awak potong kalimah maujil bahri, awak potong tu contohnya. Salah dah buang. Markah dah tak ada. Terpotong maksud salah. Okey? Jadi nak buat ayat sendiri tunjuk Ustazah, okey tak saya punya ayat isi penting. Okey. Kemudian akhir sekali untuk tajuk ni adalah suar balaghi. Dia bagi awak boleh zoom ya kalau tak nampak Ustazah punya ni, Ustazah kecilkan supaya nampak satu muka surat penuh ni. Okey. Dia bagi teks kosong dia tak bagi jawapan tepi-tepi tu. Dia tak bagi pun jawapan tepi-tepi uslub insya'i, dia tak bagi atau mukhabar, tashbih, dia tak bagi langsung. Biasanya dia keluar dekat soalan bahagian ba, soalan syair lah. Untuk syair dia keluar kat bahagian syair. Okay, dia bagi teks kosong ni. Walailin kamaujil bahri sampailah ala kahilin minni zalulin murakhali. Okay. Dia bagi teks kosong, kemudian dia gariskan perkataan ayyuhal lailut tawil. Mana ayyuhal, okay, baris yang ketiga, bait yang ketiga ya. Ni, saya gariskan. Ayyuhal lailut tawil. Okay. Dia gariskan ini ataupun dia keluarkan soalan ini tak bawa. Okay, uzkur aswar balaghi berikut. Yang pertama, ayyuhal lail. Apa jawapannya? Uslub? Nida. Uslub Insya'i. insya'i. Kena buat dulu. Uslub insya'i an-nida. Kena buat lengkap. Uslub insya'i 1 markah. An-nida 1 markah. Kalau dia ada pecahan lagi. Contohnya, apa ya yang ada lagi? Contohnya dia tolabi, ghairu tolabi, bawah tolabi ada lagi pecahan contohnya. Kena sebutkan semuanya. Okey? Yang kedua, kalimat uslub insya'i lagi. Ada kalimat injali. Mana kalimat injali dalam teks? Mula-mula awak tengok ni awak memang alamak macam mana nak kenal ni tak tahu. Tak apa. Dia mula baru hari ni hari pertama belajar. Nanti lepas ni awak tengok teks awak dah tahu dah itu jawapannya. Sebab kita akan buat latihan banyak kali supaya awak tahu. Tengok je injali. Oh, injali adalah uslub insya'i amar. Amar. Ya. Yeah. Kemudian ada lagi fayalaka ya ada ya an-nida. Uslub insya'i an-nida. Okay, itu untuk uslub insya'i. Mungkin dia keluarkan kalimah lain. Alayya bi anwa'il humum. Untuk adrabul khabar yang khali az-zihni agak mengelirukan lah. Biasanya pelajar sampai tak tahu, ini adrabul khabar ke? Adakah ini ayat lain? Ada alayya pula, yang tu jawab uslub insya'i nida pula. Padahal bukan alayya tu huruf nida. Ya saja huruf nida. Jadi dia confuse ya. Untuk ke-10 tajuk, adrabul khabar khali az-zihni ataupun ibtidai tak banyak. Nanti Ustazah senaraikan. Ataupun awak boleh senaraikan sendiri. Dia tak banyak pun dalam 10 tajuk tu.
Jadi awak boleh ingatlah untuk adrabul khabar. Sebab adrabul khabar tak ada kan kata kenalan dia. Kalau adrabul khabar ibtidai, kalau talabi dia ada satu huruf taukid. Kalau inkari dia ada berapa huruf taukid? Kalau inkari berapa huruf taukid? 3 atau lebih. 3 atau lebih. Okey, jadi kena tahu. 3. Tajuk ini kena Ya. tahu, kena kuasai tajuk balaghah lah. Siapa yang ada masalah berkaitan dengan tajuk balaghah, sila senaraikan dan kita kena ulang semula. Okey? Siapa yang ada masalah untuk tajuk balaghah, kena senaraikan, nanti Ustazah ulang semula lah sambil-sambil. Okey, yang kedua, tadi dah tahu dah khali az-zihni alayya bi anwa'. Mana dalam teks? Alayya dia ikut warna Kalau warna biru dekat teks pun warna biru juga. Okey, atas sekali ni. Okey, dia adalah adrabul khabar. Okey, faqultu lahu lamma tamatta bisulbihi. Faqultu lahu ni baris ni. Baris ini adalah khali az-zihni juga. Okey. Wamal isbah, banyaknya lah adrabul khabar. Mungkin dalam ketiga-tiga ni satu je yang keluar. Dia tak tanya pun sampai ketiga-tiga. Baik, jawapannya adalah adrabul khabar ibtidai, khali az-zihni. Okey, wamal isbah minka bi amsalin pun sama. Mana wamal isbah? Baris yang ke berapa? Okey, ini. Kita dah jumpa. Okey. Khali az-zihni lah. Jadi kat sini adrabul khabar dia untuk Imrul Qais semua adalah khali az-zihni. Jadi awak boleh ingatlah untuk tajuk Imrul Qais ada adrabul khabar, tapi adrabul khabar dia adalah ibtidai sahaja. Okay. Kalimah tengoklah ada baik 1, baik 2, baik 3. Dah. Senang tak? Awak boleh fikirlah, boleh fikir teknik dia yang mudah untuk awak ingat. Kalau macam Ustazah, untuk adrabul khabar ni tak ada kata kunci, huruf taukid dia tak ada. Jadi agak meragukan bila dapat teks kosong kan. Kita macam alamak mana ni jawapannya? Alamak ni kalimah dia apa benda? Apalah pula suara balari dia. Kita dah pening. Jadi tekniknya nak mudah lagi, awak pun ingat. Uslubun syair dah tahu dah ada kata kunci. Tashbih pun ada kata kunci. Tibak dah tahu dah biasanya ada 2 kalimah yang berlawan. Isti'arah ni dia lain sikit lah. Okay. Jadi untuk yang adrabul khabar ni, awak paling kurang awak tahu. Okay, adrabul khabar dalam syair Imrul Qais ada dekat baris yang pertama, ada dekat baris kedua, ada dekat baris ketiga. Dia silang macam tu. Okey, dah tahu dah adrabul khabarnya adalah khali az-zihni. Kalau Hazar bagi, okey baris yang ketiga Hazar bagi wamal isbahu minka bi amsali. Apa jawapannya? Adrabul khabar ibtidai. Begitulah. Okey, boleh tak? Itu teknik je lah. Pulang pada awak macam mana awak nak. Ya. Okay, itu untuk adrabul khabar. Untuk tashbih. Tashbih kalimah dia walailin ada ka. Kata kunci dia ada ka kat sini. Jadi bila ada ka, mislu apa semua tu, dia adalah tashbih. Dia tak minta pun ni. Yang belakang ni tak minta pun, tak payah. Dia nak jawapan yang atas ni je, tashbih. Okay, tashbih tu sahaja, tak payah. Kenapa awak kata tashbih tak payah? Saya terang. Yang kedua, apa kata kunci dia kita nak kata dia tu tashbih? Ka'anna. Sahih, ada ka'anna. Jadi untuk tajuk lain, ada kata kunci, tak ada masalah. Yang tak ada kata kunci, kinayah, adrabul khabar, isti'arah. Isti'arah kalau buat latihan banyak-banyak awak tahu tu jawapan isti'arah lah. Okay. Yang boleh sambung? Tadi dah dapat ka'anna ni. Ka'anna tashbih lah, ada ka'anna ya. Ada kalimah ka'anna. Okay, tibak pula. Tengok tibak. Kalau dia bagi soalan tibak ni biasanya ada 2 macam ni. Lailin subhin. Subuh dengan mal isbah. Subhin dengan ma al isbah. Okay, cara nak jawab, Ustazah bagi kalimah. Ma huwa aswar balaghi untuk ayat berikut contohnya. Al-lail dengan as-subhi. Macam mana nak jawab?
Tibak. Tibak. Ijabi. Lepas tu Ya, dash tulis ijabi atibat dash ke ataupun atibat, tulis je sebelah atibat ijabi. Kena buat dua-dua. Jangan tulis tibak saja. Tulis tibak saja satu je markah. Okey. Subhin ma al-isbah. Subhin ma al-isbah. Bait yang keberapa tu subhin ma al-isbah? Okey, bait yang ketiga. Bisubhin wa mal isbah. Tiba salbi. Kena tulis macam tu. Tiba salbi. Okey. Setakat sekarang dapat tak? Sebelum masuk Dapat. isti'arah yang terakhir. Okey. Dapat. Ustazah agak umum macam ni saja tau sebab patutnya dah kuasai balaghah lah. Cumanya sekarang ni kita nak tatbikkan, kita nak praktikkan. Bila dapat teks kosong, kita kena keluarkan uslub balaghah yang ada. Okey, uslub balaghah yang ada, uslub syair ke atau khabar ke, tashbih ke, jinas ke, mungkin ada jinas, mungkin ada syair ke, ataupun mungkin ada sajak syair pula, mungkin ada sajak, mungkin ada muqabalah, mungkin ada apa lagi tajuk? Majaz mursal dan sebagainya. Okey. Okey, akhir sekali isti'arah. Ada kalimah, ada uslub balaghah isti'arah. Kalimah tamatto, mana dalam teks tamatto, okey, yang ini ya, tamatto bisulbihi. Kenapa dia kata isti'arah makniyah kat sini? Dia keluarkan tamatto. Contoh awak tak faham ataupun awak lupa maksud kalimah tersebut. Contoh ya, awak lupa kalimah, maksud kalimah tersebut. Tapi dia keluarkan kalimah tamatto bisulbihi. Awak rasa dia isti'arah apa? Dah tahulah Ustazah, dah ada kat buku jawapannya. Isti'arah makniyah awak kata. Kenapa awak kata dia isti'arah makniyah? Nak lebih mudah yang awak nak ingat. Dia keluarkan kalimah tamatto bisulbi. Dia tak keluarkan panjang-panjang tau. Dia keluarkan perkataan yang sebiji dalam buku ni. Okay. Kenapa awak kata isti'arah makniyah? Tak payah baca bawah tu lagi. Tak payah baca bawah tu dulu. Dan cakap dia, kalau tak nak jawapan yang dia buang musyabbah tak nak macam tu. Ada tak? Yang jumlah fi'liyah jumlah ismiyah tu. Ya, betul. Kalau kat Saya sini, ingat tapi saya tak ingat mana lah. apa dia? Saya ingat tapi saya tak tahu mana ismiyah, mana satu fi'liyah. Okey, sekarang Ustazah bagi. Sila tulis. Kalau dia fi'liyah ataupun kalimah musta'ar dia lah, maksudnya kat sini pendek je kan. Tamatto bisulbihi, ada isim, ada fa'il. Tamatto. Dia adalah, bila fa'il, dia adalah isti'arah makniyah. Sama juga yang nombor 2. Arkha. Kalimah arkha. Arkha adalah fa'il, jadi dia isti'arah makniyah. Okey. Tu kalau tak tahu maksud dia, ni teknik yang paling mudah. Yang ketiga, ada kalimah qurbati aqwam. Ada fa'il ke kat situ? Tak ada. Isim qurbati aqwam. Dia seolah-olah bawa yang dekat dia punya apa, dekat bahu dia tu kan, bawa bebanan tu kan, bawa bejana tu. Qurbati aqwam isim. Bila isim dia isti'arah isti'arah makniyah pula. Isti'arah tasrihiyah kalau isim. Okey, dapat tak? Kalau fa'il isti'arah apa? Makniyah. Makniyah. Kalau isim? Ismiyah. Tasrihiyah. Sahih. Okay, kita tengok satu-satulah. Itu jalan ringkas, jalan pendek. Dalam pendek kalau tiba-tiba masih peksa, alamak syair ni apa benda, kalimah ni maksud dia cerita pasal apalah pula, tak ingat. Okey. Dia memang keluarkan kalimah tamattu bisulbihi tu. Dia keluarkan kalimah qurbati aqwam sahaja. Dia tak keluarkan lain-lain semua, dia tak keluarkan kat bawah soalan kat bawah. Jadi apa macam mana nak jawab ni? Isti'arah ni, tapi isti'arah mana satu ni? Tengok isim ke fa'il. Okey. Dia mustahil lah pula dia adalah adrobul khabar. Taklah ni bukan adrobul khabar. Adrobul khabar biasanya panjang sikit ayat dia kan. Okey. Itu bukan. Jadi ada huruf nidak? Tak ada pula. Ada huruf adat tashbih? Tak ada juga. Ada ke huruf lawan? Tak ada juga. Tak ada pula kata lawan. Jadi isti'arah. Bila isti'arah, tengok isim atau fa'il. Okey, yang pertama.
Tamatta bisulbihi. Apa maksud dia tadi? Tamatta bisulbihi. Kita tengok. Bawa beban. Bertinggik di bonggol unta. Ya, tamatta. Apabila aku melihat seperti unta yang berlabuh, ada sesuatu dekat unta yang berlabuh itulah tamatta bisulbihi. Ada apa panggil bonggol unta tu kan? Bermakna tamatta al-lail, dia umpamakan tamatta tu al-lail dengan unta punya bonggol tu. Dia umpamakan malam tadi dengan bonggol unta bila nak mendarat tu berat susah kan. Tapi syibhul lail dia umpamakan bil insan, bil jamal unta al-mutamatti. Sebenarnya dia umpamakan malam itu dengan manusia, bil jamal al-mutamatti. Hadaf musyabbah bi al-jamal dia buang, wa dzukira tamatta dia buang musyabbah binya al-jamal tapi dia sebut tamatta sahaja. Tamatta dia sebenarnya nak cakap macam mana ayat dia? Tamatta kal jamali bisul bihi, dia buang. Dia nak umpamakan seperti unta tapi dia tak sebut pun dalam ayat. Tapi sebenarnya dia nak maksudkan manusia tadi tu Imrul Qais lah. Imrul Qais ni umpamakan malam itu seperti unta. Tapi sebenarnya saya nak cakap bisul bihi, unta yang mendarat tu. Tak penting pun nak tahu benda tu punya syarahan. Tapi yang pentingnya kita tahu dia kenal dia adalah isti'arah makniyah. Pening dah kat situ? Okey tak? Tapi dia nak masukkan sebenarnya syibhu al-lail bil insan. Dia tak tanya dalam pasal, dia tak tanya kenapa awak kata isti'arah makniyah, dia tak tanya. Awak dah pening. Dia tak tanya kenapa awak jawab isti'arah makniyah. Cumanya sekarang ni isunya awak nak tahu Ustazah, kenapa Ustazah kata dia isti'arah makniyah. Macam itulah kan dalam fikiran awak. Cuma kat sini dia nak masukkan bermakna, siapa ada terjemahan tu, bacakan kejap. Ustazah tak print yang tu. Tamatta bisulbihi. Dalam terjemahan apa dia cerita bahasa Melayunya? Dia kata bertinggik di bonggol unta. Okey, Syibu baca sampai habis. Ada tak dia punya terjemahan dia? Yang isti'arah makniyah kan? Ya, tamatta bisulbihi isti'arah makniyah bermakna tamattul lail tu. Okey, baca sampai habis. Dia kata bertinggik di bonggol unta adalah isti'arah makniyah dengan maksud malam bertinggik di bonggol unta. Diumpamakan malam dengan unta yang ditunggangi, lalu dibuang musyabbah bih iaitu unta dan dinyatakan bertinggik iaitu daripada ciri-ciri unta. Okey, sebenarnya dia tak sebut siapa yang bertinggik itu. Dia tak sebut dalam ayat siapa yang bertinggik dekat bonggol unta tu. Betul tak? Betul. Dalam ayat dia tak sebut manusia yang bertinggik atas unta, dia tak sebut. Jadi dia Betul. buang manusia tu, dia hanya sebut bertinggik sahaja. Okey, dapat? Sebab itulah dia jadi isti'arah makniyah. Manusia tu dibuang musyabbah bihnya. Bertinggik seperti manusia yang di atas bonggol unta tu lah. Manusia tu dia buang. Jadi dia semua sebut tamatta. Fa'il dia je dia sebut kat situ. Musyabbah lah. Musyabbahnya sahaja dia sebut. Dia buang musyabbah bihnya iaitu syibhul lail. Okay, dia buang musyabbah bih, betul. Pening ke? Tapi kalau baca terjemahan yang Puteri baca tadi, saya rasa sudah faham. Okey tak? Dia pening sebab tak ada Okey. buku teks lah. Tak ada apa? Sebab Buku tak ada. teks tak ada dekat depan mata lah, macam tu lah. Yang terjemahan tu boleh baca kot. Okey je. Sama je ni buku teks dia berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Lagi pening juga ni ha. Kalau yang Hazah baca terjemah tadi, yang Puteri baca tadi dalam terjemahan yang Hazah bagi tu. Okey, tengok yang kedua. Arkha sudulahu isti'arah makniyah. Okay, baca lagi Puteri. Apa maksud dia? Ataupun orang lain yang ada terjemahan boleh baca tak? Oh, Hazah ada lah. Hazah ada print.
Okey. Tak perasan dah dengar. Siapa nak baca? Ada tak orang nak baca? Saya saja. Okey. Yang kedua, melabuhkan tirainya adalah isti'arah makniyah dengan maksud malam itu melabuhkan tirainya. Diumpamakan malam dengan manusia, lalu dibuang musyabbah bih iaitu manusia dan dinyatakan melabuhkan tirai iaitu daripada ciri-ciri manusia. Ya. Biasanya, syukran. Biasanya melabuhkan tirai itu sifat manusia atau sifat malam? Manusia. Malam. Malam. Okey. Malam sekarang dia lagi nak berlabuh tirai. Belum lagi nak berlabuh tirai. Baru pukul 10. Kelas kita sampai 10.30. Okey. Maksud dia kat sini, dia sebut melabuhkan tirainya. Sepatutnya yang sifat yang melabuhkan tirai ni adalah manusia. Tirai ni maksudnya macam langsir, kain dan sebagainya lah. Tapi dia kata ayat malam melabuhkan tirainya. Awak cakap bahasa Melayu pun awak dah guna uslub balarah kat situ. Malam dah melabuhkan tirai dah awak cakap kawan-kawan. Okay? Maksudnya, tapi sebenarnya siapa yang melabuhkan tirai sepatutnya? Manusia. Dalam ayat awak tak sebut pun manusia. Awak buang kalimah manusia itu. Okey? Tapi kat sini maksud malam itu melabuhkan tirai umpama malam dengan manusia. Lalu dia buang musyabbah bih, dia buang manusia tadi. Dan dinyatakan melabuhkan tirai itu adalah daripada ciri-ciri manusia. Jadi kan musyabbah. Dia buang musyabbah bi. Itu maksud dia lah. Dia tak pergi dalam question, dia tak tanya pun kenapa awak jawab isti'arah makniyah. Tak ada, dia tak tanya. Cuma dia bagi kalimah arqa sudulahu. Apa dia jawapannya? Isti'arah makniyah. Itu saja. Okay? Cuma kita nak faham lah kenapa awak nak cakap isti'arah makniyah gitu kan. Okay, akhir sekali. Kurbati aqwam. Ada orang lain nak baca? Terjemahan dia. Saya. Okay, Fatimah, silakan. Bekas air kaum-kaum adalah isti'arah tasrihiyah dengan erti kesedihan seperti bekas air kaum-kaum. Lalu dibuang musyabbah kesedihan dan dinyatakan musyabbah bih. Itu bekas air kaum-kaum. Okey. Maksud dia kurbati aqwam, bekas air kaum-kaum adalah isti'arah tasrihiyah dia kata. Maksud dia apa kat sini? Artinya kesedihan, dia sedih tu dia umpamakan seperti bekas air kaum-kaum tadi yang dia bawa kat badan belakang dia tu kan. Tapi dia buang musyabbah dia iaitu sedih. Tapi dia tak sebut pun perkataan sedih dalam ayat dia, betul tak? Dia terus sebut kurbati aqwam sahaja. Dia tak sebut pun huznin ke, sedih ke, nangis ke, tak ada. Dia terus dia sebut kurbati aqwam. Okey? Kemudian lalu dia buang musyabbah, yakni sedih tu dia buang. Sedih seperti kurbati aqwam, tak ada, dia tak sedih ya. Jadi dia buang musyabbah dia iaitu sedih dan dinyatakan musyabbah bih bekas air kaum-kaum. Ibaratnya dia kesedihan dia tu umpama dia membawa bekas air kaum-kaum. Tapi sedih tak sebut. Dia buang itu. Ya. Saya nak tanya dalam konteks ayat ni Azhar, saya dah keliru Azhar. Apa tu kalau macam contoh al-wardah tu musyabbah kan, jimalan tu musyabbah bih kan, betul tak? Ke tak? Wajib syabah. Wardah musyabbah kan? Jemalan baju syabah. Oh iya ke? Fatimah kal wardah jamalan contohnya. Okey. Lepas tu? Sekarang ni tak ada isu wajib syabah. Dia isti'arah hanya nak tahu musyabbah dengan musyabbah bih sahaja. Ibaratnya jadi Fatimah dengan wardah je lah kan? Ya, Fatimah dengan wardah sahaja. Oh, Fatimah tu musyabbah. Wardah itu musyabbah bih. Okey lah. Okey. Cumanya kat sini isunya dia tak ada pun tanya awak. Kenapa awak jawab kurbati aqwam isti'arah tasrihiyah, dia tak tanya pun. Cumanya awak kena ingatlah ataupun bila kita buat latihan banyak kali, kita akan tahu. Nampak je kalimah kurbati aqwam, oh ini adalah isti'arah tasrihiyah. Nampak je kalimah apa tadi?
tamatta bisulbihi. Oh, jawapannya isti'arah makniyah. Cuma kat sini isunya kita baru nak belajar dan kita nak tahu kenapa Ustazah kata dia isti'arah makniyah. Kenapa Ustazah kata dia isti'arah tasrihiyah. Okay. Contoh kurbati aqwam, dia buang kalimah apa tadi? Sedih. Huznin, dia sedih. Kesedihan tu, sedih tu dia buang. Tapi dia tak sebut pun sedih, dia sebut dia kurbati aqwam. Kesedihan dia tu umpama dia membawa barang kat belakang dia tu. Membawa apa? Kurbati aqwam tu berjana. Benjana ke berjana? Berjana dekat dia punya dekat bahu dia tu kan, belakang dia tu kan. Tapi dia tak sebut pun kesedihan dia tak sebut. Okey, boleh tak? Dah habis dah. Tengok latihan. Tengok latihan kat buku teks terus dulu lah ya. Okey. Okay, yang pertama. Wulida Imru'ul Qais fi Najdad. fi Najdi. Najdi. Yushbuhul lail bi amwajil bahri fi Nujum lah. fi. Tawahhishihi, kesedihan dia. Tawahhishihi. Apa maksud tawahhishihi tadi? Ada dekat Jawun Nas. Susah kan tak ada buku? Kalau buku teks tu susah lah sikit sebab bila dah baca ni kan. Kalau ada buku teks depan mata, mudahlah. Dah sikit je lagi abang-abang tu nak, kakak-kakak tu nak habis. Nak habis apa? SPM. Bulan 3 dah dapat. Tak sikit. Tak apalah. Okey. Okay, yang fi tawahhishihi ya. Jawapannya tawahhishihi. Jadi Ustaz tak bagilah latihan. Bahawa masa ni Ustaz tak bagi latihan dalam buku teks. Susahlah bagi awak. Tapi untuk ni kita bincang lah sama-sama ya. Ustaz akan bagi latihan dalam buku purple tu. Sama je soalannya dalam buku teks lebih kurang. Okey, yang ketiga. Wal ahzan la tazalu tastamiru lailan wa naharan. Al-humum. Al-humum. Logiknya lah isim dekat an-nujum pula kan. Okay, qala syair lil-lail in kasyafa'an diya'u fajrin. Diya'u fajrin. Apa namanya? Dia terang fajar pagi. Dia nombor 4 tu tak ada pun, tak pernah pun dia tanya. Nombor 3 pun tak ada, dia tak pernah pun soalan bentuk macam tu lah. Nombor 5 pun tak pernah lagi lah setakat ni soalan-soalan tak pernah ditanya macam tu lah. Tetapi biasanya kalau macam ni ada pilihan jawapan. Sebiji yang ada dalam buku ya. Okey, yang dia minta berdata Imrul Qais. Boleh keluarkan dalam peta. Kalau buat nota awak boleh buat macam ni lah. Imrul Qais nama dia siapa, letak kat sini. Lepas tu siapa lagi? Ada tarik tempat lahir dia, buat macam ni. Buat peta IT. Gelaran dia, gelaran dia kenapa semua, okey? Okey, ilama khatabah. Okey, soalan yang seterusnya sebelah ni. Ilama khatabah syair. Imrul Qais dia reklamasikan syair dia untuk siapa? Habibihi lah. Ya, betul. Untuk makwunya. Dia putus cinta dah. Mak dia baca lah. Baca lah kot. Dah tergantung kat jidar Kaabah pula dah. Baca lah tu. Gelak korang ni. Okey. Ma waju syabah li tashbih, tak payah ni, tak payah. Bima syibu syair al-lail. Okey, soalan dia. Bima, dengan apa syibu syair al-lail? Ada banyak kan? Syibu syair al-lail bi apa? Nujum. Nujum bimaujil bahri. Okey. Dia ada apa yang dia umpamakan malam tadi dengan nujum yang diikat tu. Bintang tu diikat kan dengan benda yang kuat. Okey. Limadha yakunu syair hazinan? Kenapa penyair ni sedih? Putus cinta. Cinta firak habibihi.
Okey, hal tazhabu. Okey, soalan dia lagi. Ni kebat. Hal tazhabu humumus syair. Adakah berlalu pergi kesedihan penyair ini? La. Bangun pagi, esok pagi pun rasa sedih lagi. Bangun esok pagi lagi rasa lagi kecewanya gitu. Okey. Ratib kalimah tak ada pun bentuk soalan macam ni, tak ada. Tak ada pun soalan bentuk susun kalimah, tak ada. Okey, sambung. Okey, ini latihan yang ni wafiq baina majmu'atain ni lebih kepada afkar raisah. Lebih kepada afkar raisah. Bentuk soalan tak ada macam ni. Cumanya dia bagi bait syair, awak keluarkan dia punya isi penting atau maksud dia macam ni. Okey. Ini bolehlah guna. Okey, kita tengok ya. Ala kahilin minni zalulin murahalin. Mana satu jawapan dia? Kalau dalam buku purple, siapa ada buku purple boleh buka. Surat berapa ya? 75 lah. Okey. Kalau buka buku purple, dekat buku purple dia dah bagi tahu dah. Muka surat 76. Muka surat 76, bawah sekali afkar raisah, awak ada nampak al-bait wahid ila sani, isnain, salis ila rabi', contohnya kan. Maknanya baris yang pertama dengan kedua, dia boleh membawa maksud isi penting tersebut. Bait yang ketiga dengan empat, kita boleh bagi isi penting tersebut. Bait yang kelima, itulah isi penting dia, maksud syair tersebut, inilah dia punya isi penting dia lah. Okay, dalam buku ni ada, dalam buku purple. Okay, ala kahilin minni zalulin. Dekat mana jawapannya tu? Ala kahilin zalulin. Baris akhir sekali. Jadi yubayyinu syair tahammulahu lil masyaqqah. Ada tak? Dengan apa? Ka'anna yahmilal qirbah. Jadi jawapannya yang kedua. Jadi jawapannya yang kedua tu lah. Ka'anna syair yahmilal qurbah ala atiqah wa yuskil musafirin al-ma'. Macam tu lah. Walailin kamaujil bahri. Mana jawapannya? Ada perkataan. Bawah sekali. Ada perkataan al-bahri. Al-Bahri. Ya, al-bahri yang bawah nombor 3 jawapannya. Bi amrasi katanin ila summi jandal. Jawapannya atas sekali. Atas. Okey? Okey. Untuk wow pun ada dia pernah tanyalah soalan bentuk macam ni. Sama ada untuk suar balaghi tadi yang kita belajar tadi, sama ada dia keluar dalam bentuk dia bagi awak ayat, awak kena keluarkan isti'arah ke, tashbih ke, tibak ataupun jinas dan sebagainya. Ataupun dia keluarkan jawapannya isti'arah makniyah, cari dalam teks. Okey. Jangan rasa susah lagi sebab kita belum buat latihan lagi. Bila awak dah banyak kali buat latihan, awak akan rasa senang sahaja sebab teks dah bagi, jawapan dah ada kat atas, tak perlu nak hafal pun contoh lain. Okey, tapi untuk tajuk balaghah tu kena juga hafal satu contoh simple sebab dekat soalan bahagian ba dia ada 4 soalan besar. Yang nombor 2 balaghah memang dia minta contoh. Okey. Cuma untuk tingkatan 5 punya tajuk, bahagian ba, soalan 3 syair, soalan 4 nasar. Daripada 5 tajuk syair yang kita belajar, satu zaman je yang keluar. Dia tak campur tau. Cuma kita tak tahu zaman mana yang keluar. Tengok dulu SPM tahun ni keluar macam mana. Jadi kita boleh baca kot rentak soalan dia. Okey. Cumanya mungkin dalam 2 bentuk. Tadi kita belajar, Ustazah bagi kalimah, awak keluarkan tashbih ke, tibak salbi ke kan. Tapi dalam ni bentuknya boleh jadi dia bagi jawapan, uslub insya'i, awak yang keluarkan dari teks tadi. Ustazah rasa awak boleh kot. Sebab tadi kita dah tengok dah. Ayat dia contohnya ayat apa tadi?
Ayat tibak tadi. Lail dash dengan subahin. Jawapannya mana? Tak ada kat situ. Ataupun bisubahin dengan wamal isbah. Tibak. Tibak salbi contohnya. Tapi ambil dalam teks. Kalau dia minta hati misalan wahidan minal abiyat sabiqah. Yang dalam teks kena ambil dalam teks sahaja. Okey. Rasa dah habis dah. Dah masuk tajuk 2 dah. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Ustazah, Ya. yang kismubah soal awal tu pasal sirah je kan? Okey. Sikit lah sebab Afif dah tanya. Afif yang tanya tadi. Ke Syabil? Syabil. Suara dekat-dekat. Okey. Macam ni ya, sebab dah ada yang tanya, kita jawablah terus. Soalan SPM. Dia ni sekarang tak ada format SMA dah. Ni adalah format SPM. Format SPM, dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun nanti Ustaz akan bagi slot penerangan khas lah. Bahagian A akan ada 20 soalan OPB, ada pilihan jawapan, jangan risau. Cumanya soalan trial Selangor baru ni, dia minta ahwal apa ya? Ahwal zaman hadis, ahwal apa? Ada 2 dah. Apa dia jawapannya? Ijtimaiyah dengan benda lah itu. Sakofiyah. Jadi dia minta ahwal sakofiyah. Tak salah kan, tapi itu je lah jawapannya. Ada 2, jadi dia minta ahwal sakofiyah. Okay, dia minta ahwal sakofiyah tapi tak ada pilihan jawapan. Cuma ahwal sakofiyah dia ada 4. Dia bagi 2 dia tak bagi pilihan jawapan kat bawah tu pun tak ada nota. Itu je lah. Cuma biasanya bahagian A, soalan SPM adab balaghah ada 20 pilihan, ada 20 soalan. Biasanya dia OPB dan ada pilihan jawapan. Sama ada dalam bentuk ada alif suaikan ataupun ada pilihan jawapan kat atas ataupun betul salah. Okey. Biasanya anak murid ustazah dia akan dapat 15/20 minima. Dan memang itu target ustazah supaya dia boleh membantu bahagian ba yang 80%. Okey. Jadi kat bahagian A tu sebab ada pilihan jawapan, tak sepatutnya dia salah. Bila kita buat latihan selalu, benda yang sama je keluar peksa tu nanti. Jawab soalan trial negeri lain, jawab buku dalam buku latihan Purple, jawab dalam buku set modul Abqari nanti. Soalan yang dia bagi, latihan yang dia bagi, dalam banyak-banyak latihan tu mustahil lah tak ada yang sama kan. Mustahil lah. Jadi mesti banyak yang sama. Mungkin 80% latihan yang pernah kita buat. Cikgu tu pun nak buat soalan pun pusing-pusing pun dalam buku teks, itu juga yang dia akan keluarkan, yang dia akan tanya. Mungkin ayat ataupun uslub soalan dia je yang berbeza. Okey, tu bahagian A, 20 soalan. Awak kena skor paling kurang 15/20. Bawah 15, awak akan terganggu kat bahagian ba. Boleh insya-Allah. Okey. Untuk bahagian ba dia ada 4 soalan besar. Soalan 1, 2, 3, 4. Soalan 1 adab tingkatan 4. Biasanya mungkin 2 atau 3 zaman tapi sikit-sikit je tanya. Okey? Adab tingkatan 4 sahaja. Sikit je dia tanya, mungkin kadang-kadang campur zaman. Kadang-kadang 2 zaman sahaja dia soal. 20 markah. Soalan kedua, balaghah tingkatan 4. Itu pun dia campur juga beberapa tajuk. Sikit-sikit lah. Yang ketiga, soalan ketiga. Syair tingkatan 5. Yang kita belajar sekarang ni. Ada 5 tajuk nanti. Daripada 5 tajuk, 1 zaman je yang keluar. Dia bagi contoh tadi, syair jahili. Daripada alif, soalan alif ba jim dal, alif tu berkaitan dengan biodata, ba berkaitan dengan ma'ani contohnya, jim berkaitan dengan isi penting, dal berkaitan dengan suar balari. Itu je lah.
boleh skor insya-Allah. Kalau tak hafal memang tak boleh skor. Kalau hafal boleh skor. Hafal yang macam mana? Part-part yang kena hafal. Contoh makna mufradat kena hafal. Daripada sekarang lah mula hafal. Dan akhir sekali, nasar, prosa nanti kita akan belajar. Sama juga konsep dia. Daripada 5 zaman tu, satu zaman dia yang keluar. Tak tahu zaman mana yang dia nak keluarkan. Okay. Lepas tu dia, sama juga soalan macam soalan 3 tadi. Biodata dia, sikit dia tanya, 4 markah, contohnya. Lepas tu makna mufradat sama. Lepas tu apa lagi isi penting. Lepas tu dia tanya kenapa dia menulis khutbah dia. Macam tu lah kan anak-anak dia sikit. Lepas tu ada suar balagi. Semua suar balagi dah ada dalam buku. Soalan bocor dah. Okay, jadi makna mufradat pun dah ada dalam buku. Soalan bocor dah cuma tak tahu mana satu yang keluar. Jadi jangan tangguh untuk menghafal mana-mana topik yang kita rasa kita boleh skor mudah. Nak bandingkan yang terkata 4 punya ahwal saqafiyah, ahwal apa lagi? Istimaiyah, Dunia. Khosais KR zaman sekian-sekian, Khosais Nasar zaman sekian-sekian. Jadi 2 soalan belakang ni tentang 5 punya paling kurang dah boleh skor dia 40, mungkin 35, paling kurang 35 ke atas. Dan lulus dah kat situ. Nak dapat A maka nak usaha lebih lagi lah.